Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua pelajar. Kembali bersama dengan Cikgu Ira bagi mempelajari mata pelajaran Biologi tingkatan 4 KSSM. Okey, pada hari ini Cikgu akan menyambung perkongsian Cikgu tentang penyediaan slide. Okey, pada slide yang lepas Cikgu telah kongsikan tentang penyediaan slide tumbuhan. So pada hari ini Cikgu akan berkongsi dengan pelajar-pelajar bagaimana untuk menyediakan slide sel haiwan, ya. Okey, slide sel haiwan. Jom kita mulakan. Baiklah, pelajar-pelajar semua, kita mulakan dengan tujuan kita menyediakan eksperimen ini, iaitu tujuannya adalah untuk menyediakan dan mengkaji slide sel haiwan. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah sel haiwan, iaitu sel pipi. Kita ambil sel yang paling mudah. Kemudian larutan metilena biru untuk pewarnaan, air suling, kertas turas dan juga pencungkil gigi. Okey, larutan metilena, kenapa kita gunakan larutan metilena biru? Sebabnya larutan metilena biru akan menyebabkan organel di dalam sel tumbuhan akan kelihatan lebih jelas. Okey, manakala air suling untuk melembabkan, kemudian kertas turas untuk memastikan pewarnaan menggunakan larutan metilena biru tersebar ke seluruh bahagian sel. Dan pencungkil gigi kita akan gunakan untuk mengambil sel pada bahagian pipi, pada bahagian dalam pipi kita. Dan radas yang kita perlukan adalah seperti slide kaca, penutup slide kaca, mikroskop cahaya, penitis dan juga jarum tinggi. Okey, kebanyakannya bahan dan radas yang kita gunakan adalah hampir sama dengan aktiviti menyediakan sel tumbuhan. Okey, sekarang cikgu akan bantu pelajar untuk prosedur, ya, kaedah untuk melaksanakan. So, dimulai dengan kita kikis bahagian dalam pipi kita dengan perlahan-lahan dengan menggunakan pencungkil gigi yang tumpul. Kemudian pencungkil gigi itu yang mengandungi sel pipi kita pindahkan ke atas titisan air yang telah kita titiskan di atas slide kaca. Dan kemudian kita tutup dengan penutup slide kaca secara perlahan-lahan seperti sel tumbuhan juga. Kemudian pada satu sisi penutup slide kaca kita titiskan dengan larutan metilena biru sedikit saja, mungkin setitik atau 2 titik saja untuk pewarnaan. Dan teknik ini dinamakan sebagai teknik pengairan. Okey. Sekarang menggunakan kertas turas, kita akan letakkan kertas turas pada bahagian sisip kaca yang bertentangan untuk menyerap sedikit larutan metilena biru dan juga air suling yang berlebihan dan juga memastikan warna biru itu tersebar. Okey, apabila telah selesai dan kita telah bersedia, kita boleh mula memerhatikan slide yang kita telah sediakan itu pada menggunakan mikroskop cahaya, dan kita boleh perhatikan menggunakan kuasa pembesaran yang berbeza-beza dan lukis dan juga label mengikut pembesaran yang berbeza-beza, ya. Okey, cikgu tunjukkan kepada pelajar dekat sini. Okey, kaedah, ya. Kaedah yang pertama, gambar yang pertama menunjukkan cara untuk kita mengambil sel pipi pada bahagian dalam pipi kita menggunakan pencungkil gigi, dan hujung pencungkil gigi itu boleh diletakkan pada titisan air di atas slide kaca. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan sel pipi kita yang telah ditutup dengan penutup slide kaca. Kemudian kita letakkan larutan metilena biru pada satu sisi dan satu sisi lagi kita letakkan dengan kertas turas untuk menyerap cahaya yang berlebihan dan juga untuk memastikan warna biru metilena biru tersebar ke seluruh bahagian sel. Okey, itu kaedah yang prosedur yang sangat simple. Baiklah. Ini adalah cikgu kongsikan, ya, sedikit langkah berjaga-jaga di dalam eksperimen ini. Jadi sebaiknya sebelum kita memulakan eksperimen ini,
Raja dikehendaki berkumur ya, supaya mulut kita berada dalam keadaan bersih untuk ataupun untuk menyingkirkan semua bahan-bahan yang kita tidak perlukan. Baiklah. Okey, kita juga boleh menggunakan kaedah kita meletakkan slide secara perlahan-lahan di atas meletakkan sisip kaca secara perlahan-lahan di atas slide kaca untuk mengelakkan daripada terbentuknya gelembung udara, juga boleh digunakan sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, ini adalah contoh sel haiwan yang telah cikgu ambil. Okey, terdapat banyak ya gambar dekat situ. So ini kalau kita laksanakan eksperimen ini dalam makmal, nanti kita akan dapat hasil yang samalah macam ni. So dekat situ kita dapat perhatikan dengan agak jelas ya, nukleus. Okey, kemudian kita dapat lihat membran plasma, cytoplasm. Okey, so sekarang cikgu kongsikan di sini. Okey, secara tepatnya organel yang dapat diperhatikan menggunakan mikroskop cahaya hanyalah organel yang bersaiz besar sahaja. Organel yang bersaiz kecil kita tak dapat lihat ya. Untuk lihat organisma yang untuk lihat organel yang bersaiz kecil kita perlu menggunakan mikroskop elektron. Jadi ini adalah organel yang dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya, iaitu membran sel, nukleus dan juga cytoplasma. Okey, sebagai perbincangan, jom kita cuba. Soalan yang pertama, apakah komponen sel yang boleh diperhatikan? So cikgu dah kongsikan tadi bersama pelajar. Adakah sel pipi manusia mempunyai bentuk yang tetap? Okey, kalau pelajar ingat semula gambar yang telah cikgu tunjukkan, adakah bentuknya tetap seperti sel tumbuhan? Sel pipi manusia, sel haiwan tidak mempunyai membran sel. Tidak mempunyai dinding sel. Maka dia mempunyai bentuk yang tidak tetap. Okey. Bolehkah anda melihat bintil berwarna biru tua pada sel pipi? Ya, pewarnaan menggunakan metilena biru akan menyebabkan organel seperti nukleus akan kelihatan lebih gelap. Soalan yang terakhir, apakah persamaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan? Apakah struktur yang hadir di dalam sel bawang tetapi tidak hadir di dalam sel pipi? Okey, soalan yang keempat ini cikgu akan kongsikan dengan pelajar di dalam topik perbezaan di antara perbandingan di antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Sebagai kesimpulan, cadangkan satu kesimpulan bagi eksperimen ini. Pelajar boleh menyatakan tentang bentuk yang tidak tetap. Pelajar boleh menyatakan tentang pewarnaan. Pelajar juga boleh menyatakan tentang organel yang dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya pada sel haiwan. Okey, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini bagi topik penyediaan slide sel haiwan. Jumpa lagi di dalam topik seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum.